Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Cik. Nama saya Ahmad Timizi bin Ahmad Zamiri. Nombor mencik saya EL22025. Saya pelajar tahun 1 di Universiti Malaysia Pahang, UMP, dan saya daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Okey, hari ini saya berhasrat dan saya ingin untuk mengadakan sesi temu bual dan soal jawab dengan Cik Alia Batisha untuk subjek penghayatan dan peradaban. Jadi topik yang bakal dibahaskan pada hari ini adalah pengenalan penghayatan etika dan peradaban. Jadi sangat tidak sopan sekiranya saya tidak memberi peluang kepada panel yang bakal ditanya dan disoal nanti. Saya tidak memberi peluang untuk beliau memperkenalkan diri sebab rasanya ramai yang ingin tahu siapakah panel yang bakal disoal ini. Jadi saya menjemput Cik Alia Batisha untuk memperkenalkan diri sendiri. Okey, terima kasih Encik Ahmad Temizi untuk peluang untuk memperkenalkan diri pada hari ini. Okey, hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Alia Batisha binti Vera. Saya berusia 27 tahun. Kini menetap di Negeri Sembilan. Saya bekerja sebagai seorang pegawai diplomatik. Diplomatik di Ministry of Trade Industry di MITI di Jalan Duta, Kuala Lumpur. Sekarang ni saya masih lagi sedang sambung belajar dalam masa in education bagi course management and leadership. Latar belakang pendidikan saya, saya ambil tingkatan 6 di Sekolah Tinggi Perdesaan. Kemudian saya menyambung pelajaran mengambil course business and management di UiTM Bandaraya Melaka, dan kini saya masih lagi menetap di Perdesaan lah. So, itu saja pengenalan daripada diri saya. Okay. Terima kasih atas pengenalan Cik tadi. Jadi tanpa kita membuang masa, seloknya saya teruskan dengan soalan-soalan dan sesi temu bual nanti, okey? Maafkan saya. Okey. Soalan yang pertama. Soalan pertama tentang etika dan peradaban. Apakah fahaman Cik Alia Batisha tentang etika dan peradaban itu sendiri? Boleh Cik tolong huraikan? Okey. Pada pandangan saya bagi dari aspek definisi lah ya. Okey, untuk etika dan peradaban. Etika ni kita boleh kaitkan dengan prinsip. Okey, etika ni kita boleh cakap macam satu prinsip nilai-nilai murni, satu prinsip nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan hidup seseorang. So, dekat sini kita bercakap dia merupakan satu standard secara menyeluruh macam mana kita menjelaskan apa yang berlaku sebenarnya melalui tingkah laku kita. Melalui tingkah laku kita berdasarkan keadaan, berdasarkan konteks yang sebenar. Peradaban pula dia berasal daripada perkataan adab. Okey, adab ni kita tahu, adab ni melibatkan tingkah laku seseorang. Tingkah laku yang sopan, tingkah laku bagaimana kita berhadapan dengan orang tua, menghormati, bersopan santun dari segi bahasa, dari pakaian, itu ialah adab. Namun, peradaban ni pula kita boleh tafsirkan sebagai dia merupakan maksud dia sama dengan tamadun. Okey, dia merupakan kita bercakap sebagai satu keadaan hidup masyarakat, satu keadaan hidup, perubahan hidup masyarakat yang menjadi semakin maju, bertambah maju. Kita bercakap dari aspek lahiriah ataupun kita bercakap dari aspek rohaniah. So, macam mana kita nak cakap pasal benda tu pada masa kini? Okey, kita boleh nampak peradaban daripada dulu sampai sekarang. Sekarang kita ada sebuah negara yang maju, sebuah negara yang aman makmur. Kita bercakap kita sekarang ni ada perlembagaan undang-undang. Kita juga ada sistem bahasa, sistem tulisan yang terkini. Jadi peredaran masa ke semasa itu daripada dulu sampai sekarang, kemajuan yang kita ada dalam satu rangka kehidupan. So itulah secara ringkas tafsiran etika dan peradaban. Terima kasih atas penjelasan Cik tadi. Okey, saya akan teruskan dengan soalan yang kedua. Adakah dengan fahaman Cik tadi, dengan apa yang telah diuraikan oleh Cik tadi, bagi Cik, adakah atau bagaimanakah etika dan peradaban dapat menyatukan masyarakat Malaysia yang bilang kaum? Seperti itu sedia maklum,
Rakyat Malaysia negara yang mempunyai pelbagai bangsa, agama dan kaum. Jadi, dengan etika dan peradaban itu sendiri, adakah ia mampu atau bagaimanakah ia dapat menyatukan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum? Okay, pada pendapat saya, dalam hal ni kita boleh cakap macam dalam semua negara, tak semesti Malaysia sahaja, terutamanya di dalam Asia lah, kita semua ada macam setiap daripada mereka ada mempunyai etika dan peradaban mereka masing-masing. Namun, setiap etika dan peradaban ini hampir sama struktur dia. Hampir sama dari segi nilai-nilai murni. Setiap etika dan peradaban itu mengajar konsep tolak ansur, konsep menghormati agama yang lain, konsep macam konsep untuk menerima satu sama lain. Oleh itu, walaupun kita hidup dalam sebuah negara yang berbilang kaum, pelbagai budaya, pelbagai agama dan bangsa, namun kita masih lagi boleh bertolak ansur menerima etika dan peradaban masing-masing. Sebagai contoh, agama Islam, walaupun agama Islam di negara kita, agama rasmi, namun di Malaysia, agama lain bebas diamalkan. Tak ada masalah. Oleh itu, kita dah cakap dekat situ. Itu ialah konsep tolak ansur. Kan? Okay. Dekat situ, penerimaan tersebut membuatkan rakyat kita boleh menerima juga satu sama lain. Apabila negara kita pun mengamalkan konsep etika dan peradaban, maka terbentuklah juga satu rakyat yang berbilang kaum, satu struktur masyarakat yang besar mempunyai etika dan peradaban yang mampu menyatakan perpaduan kaum dalam Malaysia. Okey, itu jawapan saya untuk soalan kedua lah. Sangat-sangat detail dan sangat-sangat jelas jawapan tadi. Okey. Kita teruskan kepada soalan Cik tadi. Tentang fahaman Cik tadi. Adakah konsep etika ini dipengaruhi oleh agama ataupun kepercayaan seharian masyarakat, sesuatu masyarakat? Setiap masyarakat, setiap kaum dan setiap bangsa mempunyai agama, dan boleh dikatakan agama ni amat penting dalam kehidupan seseorang itu. Jadi saya ingin meminta penjelasan daripada Cik Alia Batisha, bagaimanakah etika ini, atau adakah konsep etika ni dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan sesuatu masyarakat? Okey, pada pendapat saya, ya, etika juga dipengaruhi oleh keagamaan. Sebagai contoh, kita di Malaysia, agama Islam merupakan agama rasmi, tapi agama lain bebas diamalkan. Betul? Oleh itu, dalam hal ini, etika dan peradaban, kita, walaupun kita berbeza agama, walaupun kita, contoh, kat Malaysia kita ada agama asas Islam, Kristian, Buddha, Hindu. Okey, namun setiap agama ini mengajarkan kebaikan. Etika dan peradaban yang diajar kepada penganutnya ialah merupakan satu kebaikan. Mereka semua dibenarkan untuk bertolak ansur sesama agama. Contoh dekat dalam Malaysia ni, kita ada pelbagai perayaan yang disambut mengikut agama. Contoh, Hindu mereka sambut Deepavali, Buddha mereka sambut Chinese New Year. Kita di Malaysia, agama Islam ni kita celebrate ada raya korban, ada raya Aidilfitri dan sebagainya. Namun konsep agama ini tidak memecah belahkan. Namun kita masih lagi boleh sambut secara bebas di negara kita. Kerana apa? Kerana etika dan peradaban agama yang mengajar kebaikan. Okey, contoh agama Islam, kita dikehendaki menghormati golongan tua. Tak kisah dia tak cakap pun golongan tua Islam. Tidak, kita dikehendaki menghormati golongan orang tua, iaitu tak kisah agama Melayu, agama Islam ke, Hindu ke, Buddha ke, mereka semua, kita punya agama ni dia ajar kebaikan. Oleh itu, etika ni sendiri dipengaruhi oleh keagamaan juga. Setiap agama menuntut kebaikan dan menolak keburukan, menolak kejahatan. Betul. So dekat sini, etika dan peradaban ni dia membuatkan pegangan agama ni juga membuatkan mereka jadi satu individu yang mempunyai nilai-nilai murni dalam diri mereka, individu yang berakhlak. Oleh itu, saya bersetuju dengan pendapat Encik Ahmad Timizi mengatakan bahawa etika dan peradaban juga dipengaruhi oleh faktor agama. Okey, soalan yang ke-6 atau soalan yang seterusnya. Apakah akibat apabila rakyat itu sendiri tidak beretika dan tidak beradab?
apa yang memberikan efek buruk ataupun baik sekiranya rakyat tu tidak beretika dan tidak beradab. Okey, antara kesan dia ialah negara kita tidak akan jadi sebuah negara yang maju, tidak akan mempunyai perpaduan yang baik, dan mungkin negara kita mungkin sedang berperang kerana apabila mereka tidak mempunyai etika dan peradaban dalam diri mereka, mereka akan menjadi seorang individu yang pentingkan diri. Seorang individu yang tidak beretika, seorang individu yang tidak bertolak ansur, tidak mempunyai nilai-nilai kebaikan dalam diri mereka. Oleh itu, perpaduan akan jadi berpecah belah. Sebagai contoh, orang Islam menyambut Aidilfitri. Agama lain tidak bersetuju. Kerana mereka tidak mempunyai tolak ansur, maka akan berlaku perbalahan, akan berlaku rusuhan untuk menentang agama ini untuk menyambut perayaan mereka. Begitu juga dengan perayaan lain. Kalau kita, orang Islam pun tak mempunyai sifat tolak ansur, kita akan menentang juga. Oleh itu, bila kita menentang satu sama lain, satu perpaduan takkan wujud. Bila tak ada perpaduan dalam negara, negara kita tak boleh hidup dalam keadaan aman yang harmoni. Yang paling penting, kita tak ada keselamatan. Keselamatan kita sangat-sangat tidak terjamin hidup dalam sebuah negara yang berpecah belah. Oleh itu, antara kesan apabila kita tak boleh ada, apabila kita tidak memiliki etika dan peradaban dalam diri mereka, mereka akan menyebabkan negara musnah. Imej negara juga tercalar. Oleh itu, dia akan juga boleh memberi kesan kepada ekonomi. Negara luar pun takut nak buat pelaburan dengan negara kita sebab negara kita ialah negara yang tidak stabil. Tidak stabil dari segi ekonomi, tidak stabil daripada sosial, tidak stabil daripada kelompok masyarakat dan sebagainya. Oleh itu, dia akan memberi kesan yang besar daripada individu, masyarakat, negara dan dari aspek kelompok yang besar. Image terutamanya. Terima kasih atas jawapan yang sangat jelas tadi. Okey. Seperti apa yang saya dapat takrifkan dari fahaman Cik Alia Bertisha tadi tentang etika dan peradaban. Dan apa yang saya dapat takrifkan daripada fahaman Cik Alia Bertisha tentang peradaban itu adalah ia melibatkan kehidupan masyarakat dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Okay. Jadi soalan yang seterusnya adalah adakah struktur sosial itu terbentuk lalu dia atau bagaimanakah struktur sosial itu terbentuk lalu mempengaruhi kehidupan masyarakat? Okey. Struktur sosial. Struktur sosial ni, first kita boleh cakap struktur sosial ni dia merupakan satu sistem sosial. Satu sistem sosial di mana terwujudnya satu hubungan yang kita bina mengikut peringkat dan taraf hidup mereka. Iaitu dia berfungsi untuk menggerakkan dinamika sebuah masyarakat. Zaman dahulu, before peradaban, kita ada apa? Kita ada satu struktur sosial di mana diketuai oleh raja, bawah sekali ialah hamba. Tengah-tengah ni adalah bangsawan, bendahara dan sebagainya. Betul? Itu ialah struktur sosial pada zaman dahulu. Kini, wujud pelbagai struktur sosial. Kita ada struktur sosial di sekolah, struktur sosial di universiti, struktur sosial di sebuah organisasi di mana diketuai oleh seorang ketua dan ada banyak lagi cabang di dekat bawah. Betul? Dalam satu organisasi. Apabila kita mempunyai hidup struktur sosial, kita semua ni ada mempunyai penghayatan yang berbeza-beza. Kita sebagai, macam dulu, kita sebagai hamba, kita tahu kita mengikut perintah, menurut perintah. Namun sebagai raja, kita dalam struktur sosial tu, kita tahu kita yang memerintah. So dekat sini, struktur sosial ni sangat-sangat penting pada masa kini kerana untuk mewujudkan satu masyarakat yang aman, yang makmur, yang semakin maju. Kalau dulu kita struktur sosial kita satu je, raja sampailah hamba. Kini kita ada pelbagai struktur sosial dari setiap organisasi, setiap bahagian, setiap aspek. Struktur sosial ini sangat penting bagaimana kita memimpin, mengendalikan kehidupan seharian kita untuk menjadi lebih berkembang maju, lebih maju ke hadapan. Contoh, kita dalam satu organisasi, macam mana kita sebagai orang atasan, kita nak memerintah, kita nak bagi arahan, kita nak memastikan golongan bawah ni jelas
dengan objektif mereka bekerja dalam satu-satu organisasi ini. Namun, sebagai orang bawahan pula, kita kena jelas apa yang patut kita lakukan dalam organisasi ini untuk memastikan objektif organisasi tercapai, misi dan visi organisasi tercapai. Oleh itu, struktur sosial ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk memastikan kemajuan dari semasa ke semasa. Okey, itu jawapan saya bagi soalan tersebut. Okey, terima kasih atas jawapan tadi. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Jika etika dan peradaban ini tidak pernah dipraktikkan sejak dari dahulu lagi, bagi pendapat dan fahaman Cik Al-Batisha, adakah wujudnya struktur sosial pada masa kini? Pada pendapat saya, struktur sosial itu masih wujud jika kita tidak mengamalkan etika dan peradaban ini. Namun, struktur sosial ini tidak akan berkembang. Macam sekarang kita ada struktur sosial negara, kita ada struktur sosial undang-undang, kita ada struktur sosial daripada setiap organisasi, kita ada struktur sosial daripada atasan sampai bawahan. Namun, mungkin kalau kita tidak mengamalkan etika dan peradaban ini, iaitu kemajuan tamadun dari semasa ke semasa, kita ada struktur sosial tapi masih lagi raja, golongan bangsawan, hamba. Tak ada kemajuan. Kalau hamba tu satu keturunan, 7 keturunan tu masih lagi hamba. Kalau raja tu keturunan dia je lah raja dekat atas. Dia akan tidak akan berkembang. Bangsawan takkan berkembang. Macam zaman sekarang kita, siapa bekerja keras, dia akan dapat lebih, lebih, lebih. Siapa yang boleh bekerja, siapa yang boleh dapatkan pendapatan, siapa yang pandai berorganisasi something, kita akan dapat pendapatnya lebih. Kita akan dapat berkembang. Tapi kalau kita tidak mengamalkan etika dan peradaban, kita akan kekal, masih dia takut lama. Kita akan tetap berada di situ saja, kita tidak akan berkembang. Kalau hamba, sampai bila-bila dia hanya menerima arahan, dia hanya mengikut perintah. Kalau bangsawan, selama-lamanya dia akan kaya saja. Kerana kalau bangsawan ni, dia ada knowledge, dia ada peluang untuk meneruskan sambung belajar dan sebagainya. Manakala hamba, kita tahu hamba ni kategori orang yang tidak mampu. Orang yang menyerahkan diri mereka kepada pihak atasan. Oleh itu, bila kita tak ada etika dan peradaban ini, kita tak ada peralihan zaman. Kita tak ada perubahan dari semasa ke semasa. Kita akan berkembang di tahap itu saja, dalam kelompok kita saja. So, itulah sebab kenapa etika dan peradaban itu sangat-sangat penting. Jadi etika peradaban ni amat mempengaruhi struktur sosial satu tamadun ataupun satu peradaban itu sendiri. Ya, betul. Jadi kita teruskan ke soalan yang terakhir. Jadi soalan terakhirnya berbunyi, jika dilihat perwatakan anak muda pada era globalisasi ini, jadi era moden ini, adakah Cik Al-Batisha merasakan yang kita mampu untuk mengenakan aspek etika dan peradaban untuk generasi yang akan datang, untuk masa akan datang? Adakah kita dapat menerapkan etika dan peradaban yang kita ada masih sekarang ini untuk generasi yang akan datang? Mungkin tak kisah daripada bentuk akademik ke, kita terapkan daripada akademik apa-apa. Jadi saya minta Cik Al-Batisha tolong uraikan. Etika dan peradaban ini kita boleh didik daripada rumah dulu, mula-mula, iaitu keluarga. Ibu bapa. Kita ada peribahasa kan mengatakan bahawa melentung buluh bila ada rebuhnya. Betul. Oleh itu, apabila kita nak mendidik anak-anak, kita akan mendidik etika dan peradaban, iaitu adab dengan ibu bapa, adab dekat sekolah, adab dengan orang tua dan sebagainya. Apabila mereka di rumah, mereka akan diajar contoh etika pergi ke sekolah. Mereka mesti pakai pakaian kemas, mereka mesti berpakaian sopan, mereka mesti mengikut peraturan dan sebagainya. Itu ialah etika yang dididik daripada rumah. Kemudian anak-anak mereka ni akan jadi seorang individu yang terbentuklah dengan etika yang baik, peradaban yang baik. Kemudian di sekolah, dari aspek masyarakat pula. Okey, contohnya di sekolah kita mempunyai falsafah pendidikan yang sangat-sangat bagus dan perubahan yang mereka lakukan ialah dari mengikut peredaran zaman. Falsafah pendidikan pernah mengatakan bahawa mereka menginginkan melahirkan individu yang seimbang. Oleh itu,
masyarakat kita pada masa kini mestilah seimbang daripada jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Apabila falsafah pendidikan menekankan aspek ini, maka terlahirlah individu yang mempunyai etika dan peradaban, di mana di sekolah juga mereka telah didedahkan dengan contoh subjek civic, contoh subjek moral dan sebagainya. Mereka diterapkan nilai-nilai murni, even walaupun dalam contoh kita ada pendidikan Islam. Dalam Islam sendiri mengajar kita etika dan peradaban, adab. Kita juga ada satu subtopik di mana adab saja. Adab belajar, adab dengan guru, adab dengan ibu bapa, adab berada di tempat awam dan sebagainya. Oleh itu, mereka walaupun generasi muda ini kita bimbang dengan arus pemodenan di mana kita semakin berkembang dan kita melihat ke arah barat saja. Namun etika dan peradaban ini masih diterapkan dari semasa ke semasa, daripada sekolah sampailah ke rumah, sampailah di kawasan public juga. Contoh, dekat public, dekat kawasan terbuka, kita nampak kadang-kadang ada signboard notis, dilarang membuang sampah di sini. Kemudian kita sediakan tong sampah dan sebagainya. Itu adab ketika berada di tempat awam. Oleh itu, etika dan peradaban ini mampu diteruskan untuk generasi yang akan datang. Individu yang bakal memimpin negara kita juga mampu mempraktikan etika dan peradaban untuk mengekalkan perpaduan negara kita, kemajuan negara kita, dan ingin mampu mengembangkan dari segala aspek negara kita untuk menjadi lebih maju, lebih bertamadun. Jadi itu saya yakin dengan adanya etika peradaban dan masyarakat pada masa kini dengan segala pendedahan daripada di rumah sehinggalah di luar, mereka mampu mengekalkan etika dan peradaban untuk generasi yang akan datang. Ya, saya sebenarnya sangat-sangat setuju dengan Cik Adabisya tentang apabila Cik Adabisya mengatakan kita dapat mengekalkan etika dan peradaban itu melalui sistem pendidikan, sistem akademik. Sebab bagi saya seperti kita tak bukannya hanya di peringkat sekolah saja. Penghayatan etika dan peradaban ni boleh dibawa sampailah ke peringkat tinggi. Contohnya macam universiti. Jadi saya merasakan amat penting subjek-subjek yang ada sekelintir mengatakan tidak perlu, tidak penting, seperti subjek penghayatan etika ni sendiri. Yang ada yang segelintir mengatakan sekiranya seseorang itu mempelajari dalam bidang kejuruteraan, bidang kimia atau bidang medical ataupun bidang kesihatan, perubatan, tidak perlu adanya subjek-subjek yang seperti ini. Tapi bagi saya, subjek-subjek ini yang membentuk sesuatu masyarakat, subjek-subjek ini yang membentuk peradaban dan adab seseorang itu. Jadi terima kasih Cik Alia Berisha kerana sudi meluangkan masa dengan saya dalam untuk sesi temu bual ini. Saya ingin minta maaf kerana di kawasan saya rangkaian internet ni agak ada masalah, jadi saya tidak dapat saya punya skrin tak dapat nak. Jadi saya sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Cik Alia Batisha kerana sudi meluangkan masa untuk untuk sesi temu duga dan soal jawab ini. Jadi ada kata-kata akhir sebelum kita tamatkan sesi temu bual ini? Okay, sebenarnya saya nak cakap tapi Encik sendiri dah buat kesimpulan, jadi saya setuju je lah. Etika dan peradaban ini sangat-sangat penting, tak kisah di peringkat sama ada sebagai seorang individu, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, walaupun kita dah bekerja, etika dan peradaban ini sangat-sangat penting kerana ia membentuk, dia menjadi satu imej masyarakat, iaitu pandangan orang luar terhadap masyarakat kita. Oleh itu etika dan peradaban ini perlu diterapkan dari semasa ke semasa agar tidak ditelan zaman, boleh dikatakan sebagian, dan dapat diteruskan untuk generasi yang akan datang. Itu kata-kata terakhir saya doakan semua kumpulan Encik Ahmad Tirmizi dapat
segala info yang diperlukan daripada saya. Saya minta maaf sekiranya ada kekurangan, ada penggunaan bahasa yang salah, dan saya ingin mengucapkan terima kasih sudi menjemput saya untuk sesi temu juga pada hari ini, dan saya mengucapkan selamat maju jaya untuk masa akan datang. Okey. Terima kasih atas kata-kata akhir Cik Aira Bertiah tadi. Okey, dengan itu tamatlah sesi temu bual dan soal jawab kita pada hari ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.